أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas timpah kurnia dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah duha, kuliah khas online di bawah tajaan grup infak Masjid Darsa 11. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan mereka dengan taufik dan hidayahnya, dipanjangkan umur mereka dalam taat, dan diterima semua amal ibadat yang telah pun dipersembahkan oleh mereka kepada Allah sepanjang Ramadan ini. Tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah kelalaian 15 Ramadan terawal. Masihkah ada peluang di 15 Ramadan terakhir? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya rahmatnya meliputi segala perkara. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak merahmati setiap hambanya ataupun hati-hati hambanya yang hendak kepada dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ialah bulan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap orang itu mendapat habuan yang berlainan di antara seseorang dan seseorang yang lain. Ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu wa taala
menjadikan dia tidak sempat pun untuk memasuki Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dulu memanggil dia sebelum ia memasuki Ramadan. Bahkan subhanallah, ada yang seperti kita yang Allah bagi sampai saat ini kita masih menjalani perjalanan kerohanian kita di dalam bulan Ramadan. Bahkan ada di kalangan kita yang telah pun menjalani perjalanan dalam Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menamatkan dengan segera ibadah zahirnya dan juga ibadah hatinya, dengan disambungkan perjalanan rohaninya pada saat dia mati pada hari Jumaat di dalam bulan Ramadan, seperti Abang Hasan Pomen kita baru ni, Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu, bila kita tengok pelbagai yang Tuhan buat, ada orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekalipun Tuhan bagi dia masuk dalam bulan Ramadan, tapi langsung dia tak reti nak menilai bulan Ramadan. Sehari pun tak pernah puasa, bahkan sama aja bagi dia bulan lain dan bulan Ramadan. Ada orang yang mempersiapkan juadah untuk orang buka puasa, sedangkan dia tak puasa pun. Dia jual makanan di pasar Ramadan untuk orang buka puasa, tapi dia tak puasa pun. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia pelbagai, supaya orang-orang yang Tuhan bagi nikmat ibadat merasa nikmat dengan ibadat dan menjadi kesempadan kepada dia, kepada orang yang larut di dalam kelalaian dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang seperti mana tajuk yang diketengahkan ni, 15 hari lepas dia lalui Ramadan dengan penuh kelalaian dan menjalani hidup yang sia-sia di dalam ibadat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya telah menyambang orang tu. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyambang orang tersebut. Bila mana taufik dan hidayah tiba-tiba datang kepada dia melalui asbab-asbab yang tertentu, dengan makna memang Tuhan hendakkan dia. Maka persoalan yang timbul dan soalan yang dikemukakan, 15 hari telah berlepas dalam kelalaian, apakah 15 hari yang akan datang masih ada ruang dan peluang? Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, 15 hari yang akan datang ialah seumpama Allahumma salli ala sayyidina, orang yang telah pun menjalani umurnya sebegitu panjang dihabiskan untuk dunia, maka tinggallah beberapa tahun saja lagi umur kebiasaan seseorang itu boleh hidup lagi di atas muka dunia. Apakah bila mana tinggal sakit baki umur 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, adakah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjadikan kita terus putus asa? Aku dah habis umur dalam sia-sia dah, tinggal 5 tahun lagi aku nak mati, dan ni aku tak tahu buat apa. Macam tu kah? Tentu tidak. Jadi waktu yang ada sangat bernilai. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi orang yang macam tu, yang telah melepasi 15 hari, yang lepas baki lagi 14 hari, 16 hari, dan hari yang ke-16 masih lagi berbaki separuh daripada Ramadan. Kalau dia sedar,
maka perkasakan ibadat. Sungguh-sungguh. Kerana Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh melimpahkan kurniaan dia pada siapa yang dia nak. Seperti mana selalu diperdengarkan oleh Bilal dalam Ramadan, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Fadlan minallahi wa ni'mah, kurniaan daripada Allah dan nikmat daripada Allah. Wa maghfiratan wa rahmah, keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Cuma barangkali orang hadut cakap tu tak faham. Orang yang berkata tu tak begitu memahami. Itu ialah satu slogan, itu satu suara yang sebenarnya Allah yang titipkan kepada kita semua untuk kita memahami, menghayati dan menghargai segala kurniaan-kurniaan Allah, semua nikmat-nikmat Allah, keampunan-keampunan dia dan rahmat daripada dia. Maknanya orang yang Tuhan bagi sedar 15 Ramadan ni, orang tu terangkum dalam 4 perkara ni. Allah nak bagi kurniaan kat dia. Allah Subhanahu wa taala sallallahu sayyidina Muhammad nak bagi nikmat kat dia. Tuhan nak bagi keampunan pada dia. Allah Subhanahu wa taala nak bagi rahmat kat dia. Subhanallah, menyebabkan dia bangkit pada 15 Ramadan yang berbaki ni jauh luar biasa daripada orang yang biasa kadang-kadang telah memulakan ibadat pada awal Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 15 hari ni dia mula pulun. Quran dia mula baca, sedangkan daripada awal Ramadan tak dan baca. Mula baca Quran 15 hari, dia boleh khatam 2 kali Quran. Sallallahu alaihi wasallam dengan dia baca 2 juzuk sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun sebelum ni dia dah buat juga tarawih, tapi buat 8 saja. Dengan kebangkitan baru ni dia boleh buat 20 rakaat. Dia boleh berdiri sembahyang tarawih. Begitulah ibadat-ibadat yang lain pun. Dia bangun tahajud, kalau biasa-biasa dia bangun makan semakin sok ya. Hujung-hujung dah pun bangkit makan sok. Lepas tu ada hari, ada malam dia buat solat tahajud, ada hari yang dia melepaskan begitu saja. Tapi 15 hari ni dia bangkit buat. Jadi ruang dan peluang masih ada. Rahmat Allah itu maha luas. Seperti mana saya sebutkan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seumpama orang yang berbaki, umur dia bila mana dia sedar, dia bangkit buat lebih baik daripada sebelum ni. Ada orang dia sedar lepas dia pencin. Sebenarnya pencin umur 55 tu sangat baiklah. Pencin, lepas tu boleh menikmati hidup tanpa kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dalam tempoh 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sebelum umur Rasulullah, dia dah boleh buat lebih banyak daripada waktu dia kerja. Tapi kadang-kadang manusia ni dia terpengaruh dengan orang. Kawan dia kata, ikutlah kerajaan buat 58. Manusia ni selalu terpengaruh dengan orang. Sedangkan kalau pencin 55 pun, sallallahu sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah tersangat baik. Tapi dia lajak 5 sampai 60 tu memang nyawa-nyawa ikan lah. Maknanya sampai parah ni ya. Jadi bergelut pun tak apa larat lah. 60 tahun bergelut ibadat pun tak apa larat lah.
Dibanding kalau dia pencen 5 tahun sebelum, dia lebih kuat daripada umur 60. Tapi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad bila 60 baru dia tahu tak larat naik tangga dah. Kelas atas tak larat naik dah. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau tengok orang buat pondok, orang tua-tua, dia tak buat 3 tingkat, tak buat 2 tingkat. Kalau buat 2 tingkat kena pakai eskalator. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab tak larat naik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah juga masjid yang tinggi-tinggi. Minyak tinggi-tinggi itu untuk orang muda-muda ya. Jadi orang tua-tua, masalah Sayyidina Muhammad, masjid yang tingkat bawah tu mesra orang tua-tua. Kalau masjid kena naik tangga, tu mesra orang muda. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang tua tak larat naik. Itulah yang katakan ketuaan kita tu sangat mempengaruhi ibadat kita. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu ibadat ni beruntung bagi orang yang muda. Sebab usia muda beribadat tak sama seperti usia tua beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usia tua beribadat dengan penuh ketidaksempurnaan. Orang tua dia tak boleh sujud seperti orang muda sujud. Maknanya orang muda boleh sujud dengan sujud yang sempurna. Orang tua tak boleh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tua masih boleh sujud macam orang muda, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sujud ni dia kena turun lutut dulu. Tak Rozi boleh? Boleh lagi? Syukur, alhamdulillah. Banyak orang tua dia kena turun tangan dululah. Tu dah tak sempurna. Kalau masih turun lutut dulu, tu sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita nak bagi sempurna ibadat pada hari tua, kita kena jaga ibadat ketika kita muda. Contoh, banyak orang tua tak betul dah tulang belakang. Itu menyebabkan tak boleh berdiri lama, kebas apa semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dengar orang qamat, qad qamatis salah, berdiri. Diri tan qad qamatis salah. Dia akan membetulkan tulang belakang ketika tua dan menyebabkan orang tu tak bongkok. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perumpamaan. Ni kita 15 hari lagi, panjang lagi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk hari yang 10 yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari itu menjelang 10 yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan gerak seluruh ahli keluarga dia dan Nabi akan ikat kain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun yang sama kita akan buat pada ahli keluarga kita. Semalam 10 malam terakhir tu kita bangun, gerak habis. Bangkit. Malam ni malam Lailatul Qadar. Bangkit kukut, malam ni malam Lailatul Qadar. Lepas tu telefon. Mana-mana anak yang duduk dalam dunia ni telefon. Kalau anak duduk di alam lain, tak payah dah. Selagi duduk dalam dunia telefon. Duduk di Australia ke, duduk di Amerika ke, duduk di Kuala Lumpur ke, duduk di mana ke, telefon. Ni bangkit ni, hampa ni. Ni malam tu Qadar malam ni. 10 malam terakhir. Bangkit lagi, telefon anak tu, telefon anak ni, telefon anak tu, telefon anak ni. Jadi subhanallah, sebab kita nak ikut macam Nabi kita buat pada kali keluarga dia. Maknanya tu dia panggil bersungguh. Bukan sakat kita nak kita dapat, tapi kita nak semua ahli keluarga kita dapat. Bukan kita nak sakat doa kita makbul dengan sebab kita dapat malam itu qadar, tapi kita nak semua ahli keluarga kita mendapat doa yang makbul. Bersungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan Nabi SAW pada malam 10 yang terakhir itu dalam hadis menyebut syadda mi'zarah. Nabi ikat kain dia.
Saya sebelum saya belajar hadis ni pernah saya jumpa, saya tak faham. Syadda mi'zarah ni ikat kain macam mana? Dia bukan gulung kain. Bukan hak tu gulung kain. Nabi bila masa 10 malam terakhir, Nabi gulung kain. Kok mana? Tak faham. Maknanya syadda mi'zarah, Nabi ikat kain. Dari kain kita ni, kalau pernah ikut tabligh, supaya masalah Sayyidina Muhammad tidur malam tu kita tak terselak belak, jadi ikat kain, simpulkan kain, ikat kain. Masalah Sayyidina Muhammad, ikat bahagian bawah tu simpul, jangan bagi terselak. Apa makna dia? Kinayah daripada meninggalkan jima, no entry. Pasal malam 10 malam akhir ni Nabi hanya kenal Tuhan, bersungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nahbak kata Nabi begitu bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi buatlah macam mana makna yang boleh kita erti dan maknakan dengan makna bersungguh-sungguh. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Kalau di Mesir, masalah orang Arab Mesir, khususnya orang Ikhwan, 10 terakhir Ramadan mereka ambil cuti 10 hari. Mereka himpun cuti daripada awal tahun, 10 hari mereka ambil cuti, sebab mereka nak beribadat di malam hari. Itu contoh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah peluang yang masih ada kepada orang yang sekalipun terlalai 15 hari yang terdahulu. Bahkan subhanallah, bangkit dengan penuh sedar dan segar. Ala sayyidina Muhammad, bahwasanya peluang yang Allah bagi masih ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi isikan 15 hari yang akan datang dengan bersungguh-sungguh menghidupkan malam, dan puasa dijaga daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap 15 berbaki masih ada habuan buat kita, insya-Allah. Doa ni, ada tak doa yang paling besar yang kita nak Allah kabulkan buat kita? Mesti ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa tu gunakan ataupun doakan dalam setiap detik dalam saat kita berpuasa ni. Sebab di antara tempat yang mustajab seseorang untuk berdoa ialah masalah Sayyidina Muhammad. Daripada dia puasa sampai terbenam matahari, semua tu mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi lepas dia baca Quran, lepas dia semayang, lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di antara dua khutbah dalam hari Jumaat. Jadi mengguna dahlah kita puasa, kita duduk, kita berdoa di tempat-tempat yang makbul doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada orang bermusafir. Musafir ni boleh buka puasa, tapi Allah kata wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau hangpa puasa tu lebih baik pada hangpa. Maknanya orang-orang yang bermusafir dalam bulan puasa, masalah Sayyidina Muhammad, musafir tak ada masalah lah. Musafir lah naik kereta tapi ada aircon, naik bas tapi ada aircon, naik kapal terbang. Jadi semua tu tak ada masalah apa, boleh kita puasa. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan kata wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau hangpa puasa tu lebih baik pada hangpa, kata Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berimpun, esok saya nak bermusafir ke Kuala Lumpur. Esok pagi lepas subuh tak ada kuliah. Kuliah kita tengah hari, pukul 11 tengah hari di Kuala Lumpur. Salah saya nama petang pun tak ada. Esok hari nuzul Quran. Malam ni malam nuzul Al-Quran. Malam ni kena bangkit baca Quran. Malam ni kena bangkit sungguh-sungguh. Malam ni kena bangkit menangis, kena bangkit munajat, minta syafaat Quran. Salah Sayyidina Muhammad. Esok ialah 17 Ramadan. Orang Kuala Lumpur cuti, orang Kedah tak cuti. Kita ambil cuti pada awal Ramadan. Salah Sayyidina Muhammad.
Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saya pun berpeluang untuk dapat doa mustajab lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua kita ni tidak ada sesuatu yang paling kita nak melainkan doa kita dimakbulkan oleh Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia nak makbulkan permintaan kita, dia bagi, dia tuturkan mulut kita, lidah kita berdoa pada saat yang istijabah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bulan puasa ni banyak orang tertinggal berdoa sebelum buka puasa. Dia baca doa buka puasa ya. Apa doa buka puasa? Allahumma laka sumna wa bika amanna wa bika aftarna bi rahmatika arhamar rahimin. Jadi banyak orang dia baca doa buka puasa ya. Dia tak baca doa sebelum buka puasa. Tu doa nak buka puasa. Sebelum daripada buka puasa, iaitu ketika matahari nak terbenam tu di antara waktu-waktu yang paling mustajab kalau kita berdoa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau bulan puasa, waktu tu duduk tengah mandi, nak air. Ataupun duduk di kedai, membiarkan waktu tu berlalu tanpa kita berdoa, ini satu yang sangat rugi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sebelum buka puasa tu suruh anak-anak angkat tangan. Abang doa abang. Kita nak angkat tangan abang doa ni. Abang doa. Apa abang doa? Adik boleh doa. Hari-hari buat macam tu. Last sekali lepas mak dah doa, mak dah pula doa. Lepas tu ni ayah nak doa pula. Jadi semua kita berdoa. Amin, amin, amin. Tu saat yang mustajab. Terlebih lagi 10 malam yang terakhir ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak adalah yang paling hebat melainkan 10 malam yang terakhir. Sebab 10 malam terakhir Musa sayyidina Muhammad, dia duduk satu tawaran Tuhan, aitqun minan nar, perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita dapat lepas ataupun terlepas daripada api neraka, kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maknanya kalau Tuhan confirm, Tuhan bagi kita semua selamat daripada api neraka Allah, sepanjang tahun Allah selamatkan daripada maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang tahun, 11 bulan yang akan datang ni, sehingga jumpa Ramadan yang akan datang pula, kita bebas daripada maksiat. Bebas itu macam mana? Bebas maknanya kita buat dosa, luruh dosa kita. Kita buat dosa, luruh dosa kita, dengan sebab kita menghidupkan niat. Sebab Nabi sebut, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dalam satu hadis, mana-mana orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, mana guna betul-betul waktu dan saat dalam bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang terdahulu, akan diampunkan dosanya yang terkemudian. Maknanya sementara nak jumpa Ramadan yang akan datang, hal lepas tu hampir dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hal amai tu. Kita buat dosa, luruh dosa tu. Buat dosa, luruh dosa tu. Buat dosa, luruh dosa tu. Apa jadi pada kita ketika itu? Kita jadi insan yang bersih tanpa dosa. Dengan syarat dosa tu jangan dosa besar ya. Dosa besar adalah lain maudhu'. Kalau selagi dosa kecil, luruh insya-Allah, dengan harapan kalau kita mati lepas ni, mati kita mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati kita mati syahid. Maknanya mati tanpa dosa. Tu harapan kita, tu impian kita. Kita harap kita mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu waktu, iaitu waktu yang kita dipersaksikan kematian kita sebagai kematian seorang yang beriman, betul-betul beriman, insya-Allah. Jadi kalau kita mati syahid, 3 alamat. Sama ada mati peluh, ataupun mati senyum, ataupun mati keluar air mata. Persaksikanlah masalah Sayyidina Muhammad, orang-orang yang Tuhan bagi mati tanpa dosa. Mati tanpa dosa, matinya mati syahid. Jadi untuk
yang menimbulkan pertanyaan dan soalan. Sahabat Sayyidina Muhammad perkasa dan gagahkan ibadat dalam saki-baki masa yang ada di depan kita, insya-Allah. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengurnia rahmat, dan merahmati ia akan semua hamba-hambanya, insya-Allah. Ada soalan orang tanya, orang perempuan ni kalau 10 malam terakhir nak buat apa? Semayang tak boleh, baca Quran tak boleh. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Pada surah-surah yang penting seperti surah Yasin, soalan Sayyidina Muhammad, dan contoh Yasin lah kita kata, suratul Fatihah, orang boleh baca. Bahkan satu Quran tu boleh baca Quran. Orang yang dalam keadaan berhalangan, yang tak boleh baca kalau dia niat Quran. Kalau dia niat zikir tak apa. Kalau dia niat baca Quran, berdosa, haram hukum dia. Tapi kalau dia niat zikir, tu boleh baca. Jadi dia baca tu, baca Quran, dapat pahala zikir lah, tak dapat pahala baca Quran. Jadi kalau niat baca Quran, dosa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ini untuk perempuan yang berhalangan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amalan yang boleh dibuat 10 malam yang terakhir, jangan lepas peluang. Sekalipun tak boleh semayang, jangan tak bangkit pada waktu tu. Bangkit selawat. Jadi orang perempuan boleh semayang ni, selawat sehari 12,000. Boleh tak? Tak boleh semayang 12,000. 12,000 waktu dia macam ni. Kaedah ada satu waktu 2,000. Satu waktu 2,000. Sahabat Sayyidina Muhammad 5 waktu 10,000. Masalahnya masuk waktu tu dia tidur, tak boleh buat. Cuma bangkit selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subuh bangkit buat, Zuhur bangkit buat, Asar buat, Maghrib buat, Isyak buat. Boleh 10,000. 2,000 lagi boleh tak tahu mana buat. Jadi itulah cara nak memudahkan mengamalkan selawat pada saat waktu tak boleh sembahyang. Allah Sayyidina Muhammad. Dan yang penting hati kita. Kita nak malam Lailatul Qadar. Malam tu habis lah, tak ada lah. Kalau Tuhan tak bagi bangkit malam tu, habis lah kita. Kita minta Allah lindung kita. Kita harap pada malam itu macam mana pun kita boleh bangkit berdoa. Kalau malam tu kalau Tuhan tak bagi kita bangkit berdoa, habis. Berarti apa? Pada saya lah berarti Tuhan tak mahu kita. Kita ni orang tak mahu tak apa lagi, jangan Tuhan tak mahu. Soalan senang. Orang tak mahu ikut suka orang. Tapi Tuhan tak mahu, kita tak ada upaya. Kita nak Tuhan mahu kita. Jadi kita harap insya-Allah soalan Sayyidina Muhammad 10 malam ta'alam semalam terakhir ni. Jadi saya pun tak mahu keluar mana, dan kita duduk beribadat di rumah. Soalan Sayyidina Muhammad, dan ambil peluang bertikah di masjid. Walaupun tak boleh mungkin sehari semalam. Kalau orang Mesir lepas 10 hari masuk masjid pada 20 malam dan pada 10 malam terakhir, depa keluar malam raya. Habis. Maknanya bayangkan bersungguh-sungguh betul buat ibadat. Kalau tidur di rumah tak dapat pahala i'tikaf. Sekalipun dapat pahala dengan sebab kita nak memulihkan balik kekuatan ibadat waktu mana kita tidur tu, tapi tak dapat pahala i'tikaf. Terutama sekali pada ibu-ibu yang mengandung buat suami dia tu. Mana-mana ibu yang mengandung, sahabat Sayyidina Muhammad, pada suami-suami ni i'tikaf masjid. I'tikaf di masjid tu niat untuk anak dalam kandungan tu. Maknanya kita buat ibadat ni, dia pengaruhi anak dalam perut. Anak tu jadi seorang yang soleh dengan sebab ayah i'tikaf di masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu yang dikatakan Ramadan yang ada ni. Jadi kita harap kita boleh menggunakan sebaik-baiknya untuk kita dapat peluang keemasan
iaitu keluar daripada dunia esok dengan rahmat Allah, balik bertemu dengan dia dalam keadaan Allah kira kita sebagai hamba dia, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, saya sendiri. Terima kasih kepada penajar kita Mus'ala Sina Muhammad, guru infak Masjid Darsa 11 yang Allahumma salli ala Sina Muhammad yang menajar majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkat dengan sebab keikhlasan pada penajar kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.